Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwata illa billahil azim. Terima kasih saudara Jasni Azmat, ya, pensyarah sini daripada UUM. Terima kasih orang pertama, ya. Lepas tu Kasimah, siapa tadi tu? Ya, Kasimah Wahab, Sharifah Azizan, Nani Triana Ahmad, Ani Hani, Leni Nadirah, Hafizatul Suhaila, Cik Iyam, Tengku Murni, yang jaga nampak ni Tengku Murni, ya. Reza Eka, Syuhada Zaidin, Yusri Azhar, Zaujah Syahril, isteri kepada Syahril, Siti Azlina, Khairul Redha, ya, Nur Suraya, Azin Ma'mun, Puan Alam Ahmad, Zaliha Awang, Syamila Nur, Abdul Razak, Wafa Nurul, Salma Zakaria, Aja Zainun daripada Singapura, Ratna Lili Ani, Rafidah Mu'in, Liza Hardi, Najmi Syuhaida, adik, ya, Bunga Merah, Nopisa Harun, Abdul Rahim Abdul Latif, orang Singapura juga, sahabat kita Tuan Haji, Ambon Sari, Kotun Mulin, selamat pagi, ya. Oh, dia Kotun Mulin dah kat apa ni, ya. Aisyah alias Wan Ida, Rizal Syafi, Mrs. Arman, ya. Siapa ni? Lilo. Ellen Haji, ya. Kharijah Rais, Ellen Haji Draman, Sa'di Ahmad Sa'ad, Acik Dila, Puan Zainal Hassan, Umi Ellen, ya. Ija Syam, Siti Salwani Sya'ari, ya. Puan Zainun tadi tu, Rizal Syafi'i, Maisyah Salmi, Syarifah Kasim, Nurji Musa, Zaliha Awang, ini semua kawan-kawan setia kita. Ismail Osman, Atibuk Zuraiti, Jeffrey Jami'an, Abdul Rahim Abdul Latif tadi, Kalsum Masnawi, Zahra Muhammad Nur, Erin Mat Said, Emila Rissa, Husnul Arif, ya, Rusmi Ilyas, Abibah Abdul Hamid, Nura Ida, Kuna Kualang, Supiani Kamajan, ya, Ezrina Adam, ya, Amir Jabha, Zurati, Zurani Zulkifli, Ju Abdul Wahab, Mardiana, ya, Amir Jabha, Leni Nadira dah sebut tadi, Qahira Al-Azrak, Muhammad Rauf, Wan Susutan, Azila Madhan, Yan Yayan, Nuridah Nur, Siti Nurlizah, Nurdin Ejol, ya, Huda Wadah, Maisyah, ya. Lepas tu Atibu, Qasi Adila, Khuzaimah, Wan Susutan, ya. Rifah Marjan dah ada, Roger Musa, dan yang lainnya. Terima kasih, ya. Ati Alvirjo, Muhammad Zabri, Shima Osman, Nur Aizan, Fauziyah, Siti Rodia Abdul Aziz, Nur Suraya, Aida Snowi, Naqiyah, Syahrul Zaman, Yan Hasliani, Rifah Marjan dah sebut, Nur Linda Mat Ari, Nurul Iddin, Tina Mustari, Rifah Marjan, Homun Gembira tadi, Daimah Jumaat, ya, Zurina, Zaitun Ibrahim, ya, Maisyah Salmi, Hani Ida, 307 orang dalam kelas. Wow, ya. Terima kasih banyak-banyak. Happy birthday to you. Happy anniversary, happy holiday untuk kebanyakan, happy working day untuk mereka yang bekerja. Dan hari ini, Taubah, one of my cucu, Darin Rehana, menyambut hari lahir yang ketiga. Dia bukan main comel, ya, dengan dia punya gayanya, dengan dia punya manjanya. Dan kalau kita buat lawak ataupun tegur dia kata, that's not funny. Dia padahal pada kita buat lawak, dia kata that's not funny. Dia tak suka lah tu. Tak suka komen, tak suka teguran, tak suka lawak kita, that's not funny, ya. Kadang-kadang Tok Mak dia betulkan apa dia cakap betul. Go to your room. Dia suruh Tok Mak masuk bilik. Go to your room. Padahal patutnya dia yang patut go to your room, ya. Allah, comel, ya. Itulah dia. Tengok atuk dia lah, ya. So Sadri Sazaril, Rozana Burtah, ya.
Salma Komeng. Tajuk kita hari ni, sesi terakhir untuk tajuk karisma diri. Tok Abah dah tengok-tengok malam tadi, pukul 1:30 pagi. Tok Abah habis buat nota ya. Habis buat nota pukul 1:30 pagi, tengok apa nak sambung. Tinggal 5-6 unsur dalam membentuk karisma diri ikut formula 20 SIMDOT. 20 SIMDOT yang Tok Abah bentuk, ya. Tok Abah kata untuk garap sejak lebih kurang 30 tahun yang lalu. How to increase your charisma. Ya, daya tarikan, orang nak respect, orang sayang, orang anggap kita believable, orang yang boleh dipercayai, orang yang boleh dibuat kawan lah. Gitu ya. So bagaimana nak memperkasa karisma diri, sebab semua orang ada daya tarikan. Kadang-kadang kita memang okey, kita pakai cantik, kemas, ya, wangi, bersih, tapi orang pandang tak ngam, tak ada chemistry. Why ya? Ada tolakan. Rupanya sebab aura diri kita agak negatif. Untuk orang tua-tua macam Tok Abah dan kuncu-kuncunya, kita tengok orang ni cantik tapi tak ada tarikan, ya. Lawa tiada, manis ada. Manis ada, itu kita nak. Tapi ni cantik, ya, tapi tak ada manis. Gitu. Ya, ada orang tu taklah cun macam mana, tapi ya Allah, dia punya kawan ramai, peminat ramai, orang sayang kat dia. Bak kata Ali radhiyallahu anhu, jadilah orang yang disayangi. Kalau dia ada, orang suka. Kalau dia tak ada, orang rindu. Kalau mati, orang tangisi. Jangan jadi orang yang dibenci. Ini karisma dia sempit sampai orang tak ngam dengan dia. Kalau ada orang menyampah, walaupun dia tu okey, rajin, suka belanja orang makan, tapi somehow or other there is no charisma, no magnetic pull, ya, to him or to her. Maka jangan jadi orang yang jahat. Kalau dia ada, orang menyampah. Kalau tak ada, orang suka. Kalau mati, orang syukuri. Astaghfirullahalazim. Kita mati, orang alhamdulillah mati juga Tok Abah. Mudah-mudahan janganlah begitu ya. Nur Fazilawati, ini pun kawan kita. AJ Arif Arisha. Terima kasih, happy weekend. One month, ya. Dan untuk mereka yang beri salam pada Tok Abah tak jawab pun ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuhu wa ridwanu. Tahniah untuk mereka yang sempat sedekah subuh. Kalau boleh, kalau belum, do it now. Do it now. Letak dengan niat pahala, hadiahkan kepada orang yang tersayang, orang yang kita sayang yang masih hidup atau sudah tiada, terutama mak ayah kita, adik-beradik kita, ya, sepupu sepapat, mertua ipar duai, itu yang rapat dengan kita. Kemudian pergilah kepada kawan-kawan dan sebagainya. Lepas tu pasanglah niat untuk moga Allah selesaikan satu masalah kita. Tiap-tiap pagi satu sedekah, satu niat supaya dapat selesai. Masalah kesihatan, masalah konflik, masalah kerjaya, masalah keputusan yang dibuat, and so on and so forth. It doesn't matter, but that is the routine, the SOP lah, ya, standard of practice, so to speak. Jadi ada dia punya tertib. Hidup ini kan ada peraturan, ya. Please like and share. Please like and share. 426 people in class now. 426. Tanya, terima kasih, syukur. Today is Sunday, ya, 3 bulan 10, ya. Dan 3 bulan 10 hari lahir cucu Tok Abah yang 3 tahun, si Darin Rehana. Dan ikut kajian Tok Abah selama kurang lebih 44 tahun, orang yang lahir awal bulan Oktober ni, orang yang pengasih, penyayang, suka berkawan, tak suka gaduh-gaduh, suka ambil jalan tengah, suka mengalah. Tapi acap kali orang ambil kesempatan atas kebaikan kita. Watch out guys, tapi don't worry. Bila kita bentuk karisma diri yang positif, ya, dan kita menghantar gelombang sayang pada orang akan sayang kat kita. Kita doakan orang untuk hebat, kita doakan orang untuk jadi positif, maka kita akan sayang pada orang yang kita doakan. Orang yang kita doakan akan sayang kat kita. InsyaAllah, people will not take advantage of us. Kalau kita hantar gelombang positif, kita hantar gelombang kasih sayang, kita rangsang orang untuk berubah, maka mereka tidak akan ambil kesempatan, insyaAllah. Ya, mudah-mudahan. So don't worry, because when you change positively, inside and outside, Allah will change everybody around you, including all the living things. Ya, baik insect, baik kucing, baik anjing, baik ular tedung akan melihat anda dengan positif kalau anda mempunyai karisma yang berwibawa. Okey, formula. Selalu nak start aja lupa. Ya, FB Live kita pagi ni dibawakan oleh
4 perkara. Pertama, premium cokolate, minuman lazat berkhasiat. Minum ni kenyang, ya, insyaAllah. Alright, kita kenyang selama 6 hingga 8 jam. Jadi kita kurang makan, kita akan bertenaga, lawas perut, ya, rasa selesa yang bertenaga, dan mudah-mudahan dapat exercise. Tok Abah dah buat, ya, dan exercise tiap-tiap hari. Lepas tu positive thinking, positive habit. Asbab minuman ini sebagai pencetus, ya. Tok Abah dah minum setengah mak pagi-pagi, dah minum panas-panas, ya, hangat-hangat, panas-panas, hangat-hangat. Tok Abah minum, sedap perut. Very nice, ya. Biasanya orang sahur, ya, untuk puasa dia akan dapat kata tu tahan dengan lebih comfortable, dengan izin Allah lah, ya. Dan Tok Abah akan buat 3 webinar pada bulan Oktober. 28 Oktober, psikologi tempat kerja. Tok Abah akan berduet dengan Cikgu SBO, Cikgu Saiful bin Osman Saiful Bari, ya, my CEO. So kita akan buat program psikologi di tempat kerja. So kita akan cuba mengenal diri kita dari kacamata psikologi. Lepas tu kita nak kenal perbezaan antara gender, laki-laki dan perempuan, bagaimana berkomunikasi dengan laki-laki perempuan, apa menyebabkan kita mudah berkarisma terhadap orang berlainan gender, dan dapat untuk teamwork yang lebih mantap di tempat kerja. So bos-bos, hantar your staff pada 28 Oktober, ya. 9 pagi, tak salah tak apa, 9 pagi sampai 1 tengah pagi. It is 4-hour program, ya, lebih kurang lah, ya. So insyaAllah mampu hadir insyaAllah. Ya, kalau berkumpulan lagi murah kosnya. Sekarang sudah dibuka untuk pendaftaran. Ada link kat komen pin ke atas sekali. 28 Oktober, remember the date. Psikologi tempat kerja. Fantastic, seronok. Yang penting, will be very helpful to boost your teamwork and your performance at the workplace. Pada 29 hari bulan tu, dia berturut-turut 29, Tok Abah akan sambung, ya, siri mengenal pribadi melalui berbagai-bagai fakta yang lepas, mengenal pribadi melalui kita punya grafologi, tulisan. Itu ya Allah Akbar, ramainya. Dan Tok Abah patut stop pukul 12.30. Akhirnya Tok Abah berhenti pada 2.45. Ekstra 3 jam lah, ya, ekstra 3 jam. Hampir-hampir, ya. Engkau punya ramainya bertanya, tunjukkan dia punya tanda tangan, dan semuanya kata betul lah tu. So apa saya nak buat? Macam mana saya nak ubah diri saya? Macam so kita bagi tip, ya, dan nasihat mudah-mudahan bermanfaat. So I was so excited dan sangat berterima kasih untuk mereka yang datang, ya, ramai yang datang. In fact ada Cikgu Mutanuddin pun ada, ya, dan ramailah Zaleha Awang ada, siapa lagi, ramai yang sahabat-sahabat Tok Abah, ya, Tok Abah tak ingat namanya semua, tapi ramai yang hadir. Terima kasih banyak-banyak. Dan pada 30 hari bulan, ini yang Tok Abah excited. Nota dah Tok Abah repair update-nya, perbarui, iaitu menggamit cinta sejati secara magical. So kita akan menggamit cinta sejati untuk siapa? Untuk orang bujang, sangat relevan. Budak-budak IPT yang sudah cukup umur untuk mencari pasangan, ya, insya-Allah lah, ya, sangat sesuai. Orang yang bertunang sangat sesuai. Orang baru kahwin sangat sesuai. Orang yang dah 20 tahun kahwin sangat sesuai. Untuk of course ibu tunggal, bapa tunggal, ya, untuk duda dan janda, untuk balu dan dudalu. Tok Abah dah sebutkan. Kalau balu lawannya dudalu lah. Perkataan dudalu tak ada dalam kamus Dewan Bahasa. Tok Abah baru cipta je, saja je. Ya, duda, dudalu, ya. Kalau janda dengan duda, balu dengan takkan dengan duda juga, dudalu lah. Barulah cantik, ya. Dan untuk atuk nenek, untuk kaunselor, untuk guru-guru sangat-sangat relevan, sebab dia akan kata tu memperbaiki diri kita dan karisma diri sebenarnya. 30 Oktober, beautiful program yang Tok Abah seronok sangat nak kongsi, menggamit cinta sejati secara magical. Allahumma selamat, ya. So remember the dates, ada semua link kat komen pin ke atas sekali. So kalau anda sibuk ke, sponsor sahabat, suruh kawan-kawan, suruh anak saudara, suruh anak-anak yang sudah dewasa untuk attend, ya. Ingat, ya, kadang kita ni jodoh tidak salah alamat, tapi kita kena usaha dan betulkan diri kita inside out untuk menggamit cinta sejati. Let your body become a magnet. Let your heart become a magnet.
let your personality become a magnet. Let your charisma. Itu yang kita hari ni, ya, sesi terakhir, membina, memperkasa, mencantikkan karisma diri melalui formula 20 SIMDOT. Okey. So Oktober run through, ya. Untuk mereka yang tak dapat follow yang lepas, 505 orang dalam kelas, please like dan share. So Oktober kata S pertama, kalau 20 S pertama sentiasa senyum, S2 sedekah, S3 kita kata tu saksiah yang positif, yang keempat sebarkan salam, sampaikan salam, ya, bagi salam lah. Yang keenam sampaikan perkara yang baik, ya, forward benda yang baik-baik, sampaikan yang baik-baik, sampaikan nasihat, sampaikan puji-pujian. Nombor 6, nombor 7 sistematik, nombor 8 solat, jaga solat, nombor 9 syukur, nombor 10 sentuhan ajaib, your magical touch, nombor 11 sangka baik, nombor 12 sabar, nombor 13 seronok dan ceria. When you are happy, yeah, you will produce your best, you will attract happiness to you, yeah. Lepas tu nombor 14 sayang menyayang. When we give love, we attract love. Dahsyat, sayang menarik sayang. Nombor 15 simpati, ya. Nombor 16, nombor 16 lagi ni. Hari ni kita start kat nombor 16. Nombor 15 semalam was simpati. Kita rasakan apa yang orang rasakan. Mereka gembira, kita tumpang gembira, maka karisma kita akan membesar, ya. Orang sedih, kita tumpang sedih, ya. Orang kecewa, kita rasa kecewa, tumpang kecewa dan bantu dia untuk keluar daripada kepompong kekecewaan itu. Barulah ada simpati. Salah satu sifat orang yang ada karisma, caring, ya. Orang yang ada attraction, orang ada sifat kepemimpinan, ya. Subhanallah, ya. Zimali Nur, Halidah Hamid, Maimunah Ciknah, ya, Salmi Azmi, Nabisah Kadir dan yang lainnya. Terima kasih. Baik. Hari ini nombor 16 ialah setia. Setia pada keluarga, setia pada Tuhan, setia pada pasangan, ya. So buat kata seorang sarjana, dalam rumah tangga mungkin kita gaduh, mungkin kita rajuk, mungkin kita tak puas hati, mungkin kita ada kata untuk konflik, ya. Tetapi akhirnya kita tetap bersatu dalam keluarga sebab ada setia. Yang penting setia. Itu sebabnya dalam sepotong lagu, lagu yang Iwan, ya, Iwan ni nyanyi, ya. Dia tidak cantik mak, dia tidak jelek mak, yang sedang-sedang saja, yang penting dia setia. Pagi-pagi dah melalut Tok Abah, ya. Yang penting dia setia. Ini pun salah satu ciri untuk nanti bila 30 hari bulan Oktober nanti nak menggamit cinta sejati. Salah satu sifat ialah setia, ya. Setia pada Tuhan dulu. Setia pada Tuhan kita patuh arahan Tuhan, arahan Allah, ya. Untuk orang Islam Allah lah, ya. Dan tinggalkan larangan Allah, kita setia dengan Allah. Sebab kata Imam Syafi'i, kalau bakal pasangan, bukan pasangan tu apa nak buat, kita kena bantu je lah, ya. Kalau bakal pasangan kita tidak setia dengan Allah, kalau bakal pasangan kita tinggalkan Tuhan, tinggalkan Allah, ya, tinggalkan orang itu. Sebab kalau Tuhan pun dia tinggalkan, ini kan pula kamu. Kalau Tuhan pun dia tinggalkan, ini kan pula kamu. Ya. Even if this person don't care about God, yeah, so you got to leave him or her, because kalau Tuhan pun dia tak kisah, ini kan pula kamu. Gitu, ya. So itu kata ulama, dan Tok Abah setujulah. Sebab 98% pasangan yang Tok Abah counsel sejak tahun 70-an sampai sekarang, berapa ribu tu? Puluh ribu pasangan yang Tok Abah sempat berbincang, dulu secara kumpulan ke, secara personal ke, secara online, ya. Tapi sekarang memang confirm online lah. Dulu memang pun banyak juga Tok Abah mengkonsel melalui email, ya, dan sebagainya. Dulu, ya. Sekarang memang online lah. Ya, memang tak mampulah nak buat cara lain. Walaupun ramai sangat nak minta, Tok Abah tak mampu. Atas sebab ialah berbagai-bagai lah, sibuk kesihatan dan arahan KKM. Jadi, so kata tu, kita kena ingatkan diri kita bahawa bila punca utama konflik rumah tangga ialah bila suami atau isteri atau kedua-duanya
tinggalkan Tuhan, tak setia dengan Tuhan. Artinya, suami tak sembahyang, isteri tak sembahyang, atau dua-duanya tak sembahyang, maka biasanya konflik rumah tangga akan berlaku. Ya, itu yang Tok Abah find out secara langsung, secara personal. So, ya, Cikgu Mukhtaruddin ada ya. Lewat sikit cikgu masuk Ibrahim Suhaimi. Syukur tadi kita sebut nama dia, Farid Tul ya, Kutul, Farid Nora Muhammad, Farid Dul, Kutun Mulin, itu lain ya. Dia hantar apa nama, love sign kat Tok Abah ya. Yasir, Sariah Ramli, Yasir Aringah, Sariah Ramli, Ani Sayyida Siti. So dia ya, pagi yang indah. Baik. Jadi adik-adik, tuan-tuan perempuan, sahabat-sahabat, 577 in class, please like and share. So kita kena sentiasa setia untuk ya, kita setia. Kalau anda setia, kalau nak dapatkan besarkan karisma di tempat kerja, setia dengan organisasi. How? Doakan organisasi. Alah, Tok Abah dah cakap banyak kali. Dan berapa persen kaki tangan kerajaan atau swasta atau NGO yang doakan dia punya majikan? Tok Abah punya kajian, maksimum 3%. 1%, 2%, 3%. Yang 97% terlupa, tak kisah, tak ingat, tak nampak keperluan untuk doakan majikan. Tapi bila Tok Abah tanya, awak kerja kat mana? Kat jabatan, katalah kat JKR, kat KKM. Saya seorang guru. Saya seorang supervisor kat Kilang. Ya, saya dekat Multinational Corporation ya. Saya kat syarikat besar gergasi dunia. Bila kali terakhir awak doakan awak punya company? Adalah kalau mesti ada doa majlis-majlis tu kita doakan company. Saya aminkan saja. Kalau ada majlis. Awak doakan tak company awak tiap-tiap pagi lepas sembahyang? Tak adalah, tak sempat nak doakan mak bapak pun kalang kabut, ni kan pula doakan company. Apa beratnya? Yalah, selamatkan tempat aku bekerja, majikan aku. Tak kisahlah, ya, baik Petronas ke Shell ke Exxon Mobil ke, contoh. Bank negara ke, contoh, ya, bank Islam ke, ataupun Maybank Islamik ke, contohlah, contoh, bukan nak iklan apa-apa. Ya, lupa. Dan Tok Abah tanya, ribuan guru untuk program yang Tok Abah kendalikan, batch by batch, ya, road tour satu negara. Satu batch, satu kumpulan 500 hingga 600 orang guru. Cikgu tanya, ya, Tok Abah tanya, berapa orang cikgu yang pagi tadi ataupun malam tadi ataupun semalam doakan Kementerian Pendidikan? Almost zero. Adalah 1% kot. Berapa orang yang doakan PPN, ya, Pegawai Pendidikan Negeri? Hampir kosong. Doakan PPD? Adalah seorang dua. Doakan guru besar? Adalah tak 2% lah. Doakan guru besarnya, pengetuanya. Doakan kawan sekerja, not bad, 5 hingga 10%. Doakan mak, ayah, ibu, anak murid awak? Adalah 2-3%. Doakan pelajar awak? Not bad, ramai. Tapi ramai pun 10% saja. Mungkin 15% kot. Tak sampai 30% pun 1/3 guru yang doakan customernya, iaitu anak muridnya. Contoh. And kita bercakap tentang setia. Kalau awak setia pada organisasi, sayang organisasi, maka doakanlah. Kalau setia pada bos, ya, maka doakan bos. Dan Tok Abah ada pesan dan pesan dan pesan dan pesan. Barang siapa doakan orang lain 40 malam, 40 hari berturut-turut, kita akan sayang hormat orang yang kita doakan. Orang yang kita doakan akan sayang hormat kat kita. Wow, sayang menarik sayang. And our charisma membesar, enlarge, expand, ya, mengembang, ya, lebih diperkasakan karisma diri dengan setia. Jangan cakap aku setia. Buktikan, kata ahli nujum negara. Buktikan, ya, kalau 2 itik, ya, anak-anak itik 2 berenang, macam mana nak kenal yang mana yang jantan, yang mana betina? Ya, senang saja, ya. Yang di depan itu betina, yang di belakang itu jantan, kata ahli nujum Pak Belalang. Ya, kenapa? Buktikan. Sebab kan lumrah alam, lelaki yang mengejar wanita, bukan wanita mengejar lelaki. So Sultan tanya pada ahli nujum negara, betul? Betul, tuanku. Wah, 1-0 dah menang. Ingat tak cerita nujum? Kalau kau tak tengok cerita nujum Belalang, apa Dr. Abah cakap, you tak faham. Itulah dia. Itu maksud setia, ya. So contoh setia. So please, ya,
Adik-adik Nana, when you have loyalty in you, you will increase your charisma. Loyalty. Setia pada keluarga. Ya, jangan memburuk-burukkan keluarga. Jangan menconteng arang di muka keluarga, ibu bapa. Ya. So kalau anda setia pada organisasi, Tok Abah dulu pernah bekerja kat UPM. Ya, kalau ada orang kata, Dr. Fazilah, saya dengar ada masalah besar kat UPM gini. Kalau Tok Abah nanti, Tok Abah akan kata akan defend. No, you silap. You silap dengar, itu rumor, itu ketua fitnah. Ya, satu maklumat yang tak tepat. Sebenarnya UPM tak ada masalah. Tok Abah akan defend habis-habisan. Walaupun mungkin ada cabaran di UPM, ada masalah dan sebagainya, tapi Tok Abah tak boleh war-warkan. Tapi kalau orang yang tak setia, aku dengar Fadilah, kat UPM ada masalah sikit. Kau duduk, aku belanja kau kopi. Bukan masalah sikit, banyak masalah. Banyak. Ini apa punya pekerja ni? Apa punya kaki tangan ni? Apa punya pensyarah ataupun pegawai tadbir dan sebagainya? Apa nama pelajar UPM ya? Atau sebab Tok Abah bagi contoh UPM, sebab Tok Abah pernah bertugas kat UPM berpuluh tahun. Gitu ya. Jadi contoh, you kena defend. Sesama sendiri awak boleh debat. Kita universiti kita ni ada masalah. Let's discuss how to improve it. Sesama sendiri kita boleh berdebat, bertekak dan sebagainya dengan niat untuk membangunkan. Tapi dengan orang luar jangan ceritakan. Jangan ceritakan ya masalah organisasi tempat kita mencari rezeki. Itu contoh setia. Ya, apa sabda Rasul dalam konteks yang sama. Berdosa kita ceritakan keburukan pasangan kita ke orang lain. Berdosa. Alah, isteri aku, suami aku. Kau tahu siapa yang masak? Kau bawa bekal ni, nasi ni sedap ni, siapa yang masak ni? Kamu ke? Tak. Suami I yang masak. Ya Allah, untungnya kau. Laki aku, ya Allah, laki aku tak guna betul. Laki aku tentang masak-masak ni. Dah. Dia sekadar nak berbual dengan kawan, tapi dia memburukkan suami dia. Tok Abah bagi contoh yang sama pada ulama'. Ulama' kata berdosa besar. Dia sebut cerita dengan kawan. Berdosa. Berdosa menyebut sesuatu keburukan pasangannya kepada orang lain. Kecuali orang tu bergaduh suami isteri, lepas tu jumpa Tok Abah ataupun kaunselor ataupun ustaz, ya, untuk minta nasihat ustaz, ya. Suami saya ni gini-gini, cakap dia kasar, dia selalu selekeh, dia memang tak tolong. Dia tu menghina suami dia, tapi untuk minta kaunseling, minta bantuan untuk menyelesaikan masalah, itu ada keharusan. Ada harus. Sama juga kalau seorang saksi menceritakan keburukan atau perangai sebenar seorang banduan yang sedang bukanlah banduan, seorang pesalah yang sedang dibicarakan. Dia belum disalah, dia dijatuhkan hukum, mana pula jadi banduan, ya. So the suspect lah. Orang yang kena tuduh, orang yang dituduh. OTD, ya. Orang OKD, orang kena tuduh. Tok Abah pun tak faham. Orang kena tuduh OKT lah, ya. Orang kaya Terengganu, orang kena tuduh. Okey. Odik, Bukhari JTX, Izam Shah, Raziana dan yang lainnya. Raziana ni rajin, ya, mencatat. Ilmu itu ibarat kuda yang liar, kata Imam Syafi'i, ya. Ilmu ibarat kuda yang liar. Tambatlah ilmu itu dengan mencatat. Itu yang mencatat tu tahniah, ya. Yuslina Muhammad Yusof, Princess Adang, Yuslina Muhammad Asrin, Zamri Zuyin, Arik, terima kasih, syukur, Hanim Muhammad dan yang lainnya. Okey. Alright, please like dan share saja. Kita dalam sesi terakhir bagaimana nak memperkasa karisma diri. Ya, ni di formula 29, sekarang daripada 20 dah 16, setia. Cukuplah tu. Ya, yang ke-16 cukup, setia. Yang ke-17. Yang ke-17, yang ke-17 daripada 20 ialah saling menyaling. Tok Abah saja gunakan S, saling menyaling. Sayang menyayang. Kalau lagu Sandarkan Harapan, kata penyanyi itulah, ya. So ni saling menyaling, artinya give and take, toleransi, give and take lah. Saling menyaling, give and take. Saling menyaling, ya. Give and take, toleransi, ya. Kata tu bertolak ansur, saling menyaling. Itu perkataan yang Tok Abah sendiri bentuk lah, ya, untuk maksud yang khusus ini. Saling menyaling sebagai give and take,
toleransi, kata orang tu tasamuh, berlapang dada. Berlapang dada. Kita boleh tegur orang, orang boleh tegur kita. Kita tak sentap. Kata Imam Al-Ghazali, kalau orang menegur kamu dengan cara yang hikmah, ya, dan sopan santun, tapi awak sentap. Orang tegur kita dengan hikmah, secara private, ya, tidak memalukan, ya, secara lemah lembut. Tapi kita sentap. Orang tegur kita, kita sentap. Apa kata Imam Ghazali? Itu tanda kamu ada confirm orang yang sombong, angkuh. Teguran membina seorang manusia, seorang kawan kepada kamu adalah satu anugerah, sebab ia sebenarnya teguran dari Allah. When a person commented or criticized your setback, your weaknesses, your mistake, ya, secara diplomatik, secara hikmah lah, ya, full of wisdom, tapi awak sentap, awak marah, awak tak nak terima, awak memang sombong. Because nobody is perfect. Terutamanya Tok Abah, kita tak sempurna. Jadi kalau orang tegur, kita patut berterima kasih. Bukannya kita sentap, ya. Jasni Ahmad, terima kasih kerana mencatat hijrah biiznillah Syuhada Zaidin, Nur Syuhada Razali, Nur Rozi, ya. Nur siapa tu? Jasni Ahmad tadi. Nur Laura dari Lenggai, ya. Dari Lenggai. Oh, macam-macam Anur, ya. Lepas tu Nurani Majid, Ju Abdul Wahab, Nur Zahyu Mat Yusof, ya, Cik Nun Abu Bakar ada, Aida Joy, Zuraidah Jamaluddin, Siti Aisyah Maniso, Abdul Rahim Abdul Latif tadi. Wah, si Manis 17 dia kata. Ya, si Manis 17, ya, lagu lama, lagu Ahmad Daud, ya. Si Manis 17 jalannya entah. Sini kata tak ingat, ya. So saling menyaling, nombor 17. Give and take, toleransi, tasamuh, berlapang dada. Bila orang tegur, kita terima dengan baik. Bila orang tak betul, kita tegur dengan hikmah. Boleh menegur dan suka menegur kalau orang tak betul. Cara yang lemah lembut, berhikmah, berlapik. Nak tegur orang, puji dulu. Nak tegur orang, puji dulu, baru tegur. Kebanyakan orang boleh terima. Kalau kebaikan dia, kita sebut dengan ikhlas. Kemudian kesilapannya, kita tegur dengan ikhlas. Orang boleh terima. Yang orang tak boleh terima, apa benda positif kita buat tak nampak. Kalau silap, kita terus sentap. Sebarang kebaikan kita tak nampak. Bila silap, terus kita highlight ataupun emphasize atau viralkan. Itu tak adil, tak sopan. Sebenarnya keburukan orang tak boleh diviralkan. Keburukan orang tak boleh sebut pun. Allah akan mengampunkan semua dosa, kecuali dosa memalukan orang di khalayak ramai. Tok Abah pernah jumpa hadis tu. Tapi tak ingatlah dia punya perawinya, ya, dan status hadis, ya. Tapi Tok Abah pernah dengar hadis tu, tak salah Tok Abah, di Surat Khabar, kat pojok, ya, kanan atas, utusan Malaysia tak salah dulu, ya. Dia ada satu hari satu hadis, Allah akan ampunkan semua dosa, kecuali dosa memalukan orang di khalayak ramai. Kenapa pula kata Allah ampunkan semua dosa? Betul lah, dosa pada Allah, kita minta ampun, kita bertaubat, settle, insyaAllah. Tapi dosa pada orang, memalukan orang, kita kena minta maaf kat orang itu. Ya, awak forward message yang fitnah, ataupun bukan fitnah, message mengumpat. Fitnah tu dosa besar dah. Mengumpat, benda tu betul, tapi benda negatif. Benda tu betul, tapi negatif awak hebahkan. Itu namanya mengumpat, berdosa besar. Ibarat makan daging saudara kita tu mentah-mentah. Makan daging dimasak pun berdosa. Ini kan pula mentah-mentah. Gila betul, ya. Gila betul orang yang kata tu mengumpat orang ni. Sebenarnya sangat Tok Abah pesan kat diri Tok Abah ni, sangat tidak baik, sangat berdosa. Kerana kita cakap contoh. Alah, ahli politik semua bukan boleh percaya. Contoh, ya. Ni contoh. Janganlah orang politik semua tetap. Falah kamsani fitnah kita. Tok Abah tak sebut satu pun orang politik, ya. So, orang politik ni tak boleh contoh. Ini fitnah. Bukan. Ini mengumpat. Macam mana orang nak minta maaf kat semua orang politik? Alah, semua orang politik boleh bukan percaya. Semua orang politik. Alah, semua pegawai jabatan ni semua bukan boleh pakai. Contoh, ya, contoh. Alah, artis semua bukannya boleh percaya. Berapa ribu artis yang awak kena minta maaf. Awak kena, kalau awak cakap kat FB, awak kena minta maaf kat FB tau. Itu pun kalau mereka maafkan. Watch out guys. Watch out.
Watch out. Awak kadang rengan-rengan aja awak punya tangan jari untuk mengata, alah, motivator ni semua bukan boleh pakai. Semua motivator. Watch out guys. Alah, ustaz-ustaz sekarang semua ustaz menunggang agama. Contoh ya, bukan sebenar. Ya, berapa ribu ustaz yang awak kena minta maaf. Ustazah. So ini kadang awak cakap, awak forward. Alah, so berbagai-bagai lah. Semua frontline workers ni, semua frontliner ni semua mengarut. Benda ni semua bukannya betul. Semua ni adalah konspirasi. Contoh. Wow, tak tahulah ya. Berapa banyak dosa yang awak tanggung. Larat ke? Setiap umpatan yang kita lakukan, orang yang kita umpat akan dapat pahala kita. Banyak sangat ke pahala awak. Terus banyak ramai orang yang bankrupt ke akhirat sebab dia jaga sembahyang, jaga amalan, tapi mulut dia, tangan dia asyik mengata orang. Aku cakap bukannya benda yang tak betul, benda betul, tapi memalukan. Itu namanya mengumpat. Takkan tak faham sejak dari dulu. Ini bukan mengumpat, ni betul-betul. Gila engkau. Kan dah bahasa Tok Badan lain. Gila engkau. Itu namanya mengumpat. Yalah, cakap benda yang betul lah, tapi memalukan, tak elok. Behind his or her back. Ya, dia tak boleh defend pun. So itu sebabnya berdosa besar sebab boleh membunuh orang itu. Membunuh secara fizikal, mental atau secara reputasi. You kill his or her reputation. Wow, dosa besar. Watch out. Tok Abah pesan kat diri Tok Abah ni. Ya, Siti Afsakula, terima kasih. Nur Ashikin Sudin, Jasni Ahmad tadi, Leni Nadira, ya, Suhana Mustafa, Muhammad Fazim, Susilawati, ya, dan yang lainnya, ya. 703 people dalam kelas. Tahniah, terima kasih. Ya, the number is not that critical. Yang penting setiap orang yang dalam majlis ilmu kita ni dapat manfaat, dapat hidayah, petunjuk dan dapat taufik dari Allah. Taufik mean menggerakkan kita untuk bertindak. Ramai orang dapat hidayah tapi tak dapat taufik tu, tak jadi apa-apalah, tak bergerak, dapat ilmu. Dan ilmu yang baik, yang awak tahu, yang awak simpan kat kepala, kat hati, tapi tidak diamalkan, kalau tak diamalkan, berdosa. Check it out. Cuba tengok hadis yang berkaitan. Tok Abah bukan ahlinya. Tapi Tok Abah pernah terbaca hadis itu. Tok Abah takut kalau ada ilmu, tidak dikongsi. Alright? Okay. Nomor 17 ya. Nomor 17. So, yang yang seterusnya apa ni? Sehat ya. Saling menyaring sehat. Oh, yang seterusnya ialah sehat. Kena sehat. Kita kena sehat ya. Untuk bentuk karisma yang besar, kita kena sehat. Kan dah disebut oleh para ulama dan para perawat ya. Dia kata apa? Bila kamu sakit, akan ditarik 3 perkara. Seri muka ditarik. Kalau muka kita tak berseri, karisma kita pun sempit. Nampak? Bila kita sakit, 3 perkara akan ditarik oleh Allah. Seri wajah akan ditarik, kesihatan ditarik, dan dosa kita juga ditarik oleh Allah. Dosa pun diampunkan bila kita sakit dan redha. Dan bila kita sihat, apa yang dipulangkan balik? Dipulangkan seri wajah, dipulangkan kesihatan. Dipulangkan tak balik dosa yang diambil? No. Dosa tidak dipulangkan balik. Hebat kan? Sayang Allah kat kita. Jadi sakit itu adalah satu anugerah. Bukan musibah, satu anugerah. Sebab kata Tok Abah dah sebut banyak kali, Khalifah Umar Abdul Aziz, semua musibah yang kamu alami adalah disebabkan oleh dosa kamu. Maka untuk mengatasi musibah ini, bertaubatlah. Pesan Khalifah Abdul Aziz, Umar Abdul Aziz. Subhanallah. Tok Abah sangat cakna dengan kata-kata itu. So bila ada masalah je kat dia, taubat, ini ada dosa aku ni. Ada dosa aku ni, aku kena taubat. Tu sebabnya Hasan Basri pesan dan Tok Abah dah pesan ribu-ribu kali. Semua masalah yang kita hadapi, termasuk karisma kita yang sempit, orang benci, orang menyampah, orang pandang sentiasa menganiaya, fitnah kita, mengumpat kita, maka solusinya solat taubat tiap-tiap malam, istighfar banyak-banyak, maafkan orang banyak-banyak, dan of course tanya yang dapat sedekah subuh pagi tadi, sedekah subuh. Mudah-mudahan bila kita sedekah subuh je, malaikat akan doakan kita, akan dapat nikmat melimpah ruah, selesai masalah, termasuk kita punya karisma akan lebih mantap, lebih diperkasa oleh Allah. Wow, cantik kan? Red Ruby, Red Ruby ni memang lain macam dia punya komen selalu ya. Tok Abah pun kadang memang pening kepala ya dengan
Tapi memang menarik lah Red Ruby ni. Sebab dia kata dia pun ada orang beli beri semalam dia komen bagi hadiah baju merah ni. Tok Abah pun dapat juga t-shirt merah daripada kawan. Umay Rohmai, ya, amin nasihat. Dan untuk sihatkan badan kita, ya, kata Allahyarham Ustaz Arundin masa Tok Abah belajar rawatan Islam, bila rohani kita sihat, fizikal kita sihat. Bila rohani kita lemah, maka fizikal kita akan lemah dan mudah kena penyakit. Bila sakit rohani, mudah sakit fizikal. Itu kata ulama' tau. Dan ada dia punya hujah dan nas yang dikongsi dengan kami. Tok Abah tak ingat lah semua kan, hujah-hujah dan nasnya. Tetapi yang Tok Abah ingat, seketul daging kalau kotor datuk satu badan sakit. Sabda Rasul SAW confirm sahih. Seketul daging kalau kotor, hati kalau kotor. Hati kotor min rohani pun sakit. Hati kotor maksudnya rohani sakit. Ya, seketul daging kalau kotor satu badan sakit. Betul tak betul? Betul. Kita dengar sejak bila? Sejak kecil. So, betul lah tu. Jadi kalau rohani kita sakit, fizikal kita sakit. Itu sebabnya penyakit pun salah satu solusi atau ubatnya lah solat, taubat, istighfar, minta maaf, maafkan orang, baca Quran, sedekah subuh, sedekah, puasa sunat dan rentetan, ya, perkara-perkara yang dapat mencuci qalbu, mencuci rohani, memperkasa rohani, perkasa rohani, pertingkat peribadi. Itu Tok Abah punya slogan sejak 25 tahun yang lalu, ya, perkasa rohani, bersihkan rohani, perkasa peribadi, barulah jadi orang yang jadi aset yang bererti kepada dunia. Alright, ya, so kena sihat, sehat fizikal bermula dengan sehat batiniah, sehat rohani. Ya, itu sebab hati kita bersih, badan sihat, insya-Allah. In fact, your heart is a powerful magnet. Insya-Allah, ya. Ya, okey, dan sebagainya. So, mudah-mudahan kita semua, ya, kita ketemu. So, dan jangan kita kata sesuatu itu fitnah kalau kita tak tahu. Oh, dia ni fitnah yang ni. Jangan. Ni ramai ni. Ni ada orang respon ni. Ada orang telefon kata, oh, tentang seorang ini, gini, itu fitnah. Mana you tahu you fitnah? Mana kita tahu? Jangan cakap sesuatu kalau kita tidak tabayun. Ya, mungkin orang yang bercakap ataupun menggunakan maklumat tu ada bukti. Ya, ada bukti yang sahih. Kita tak tahu. Tapi sebelum awak tabayun, menyampaikan sesuatu yang awak dengar atau awak rasa tanpa tabayun adalah berbohong, berdosa. Siapa kata? Nabi kata. Ulama yang pesan. Kalau awak menyampaikan suatu maklumat yang awak tak siasat, tak kaji, tak tabayun, awak sama dengan berbohong. Berbohong tu berdosa tak? Berdosa. So please, ya, jangan tolong jangan komen kat Tok Abah punya page ni dengan komen-komen yang takut-takut nanti Tok Abah nanti bersyubhat dengan awak kalau Tok Abah tak komen, ya, sebab ada seorang baru komen, oh, ni kenapa fitnah ustaz tu? Mana kita tahu tu fitnah? Awak dah siasat ke belum? So kita kalau belum tabayun, kalau kita cuba gitu, oh, kita kena bersangka baik. Mudah-mudahan janganlah siapa-siapa pun memburuk-burukkan orang lain tanpa maklumat, tanpa bukti yang sahih. Tolonglah. Dan kalau betul pun ada keburukan, janganlah kita forwardkan pada orang lain sebab, ya, memalukan orang lain. Tok Abah sebut balik hadis yang Tok Abah baca 25 tahun yang lepas di pojok sebuah berita, tak salah, utusan Malaysia. Allah mengampunkan semua dosa hamba-Nya kecuali dosa memalukan orang di khalayak ramai. I repeat that, okay? So please, ya, please jangan memalukan siapa-siapa, please, ya. So kecuali awak dalam mahkamah. Dalam mahkamah kita terpaksa sebut keburukan orang kalau kita nak jadi saksi yang betul, yang jujur. Salah satu penghuni neraka ialah saksi yang berbohong. Awak jadi saksi tapi berbohong, termasuk fitnah lah tu. Berbohong min fitnah lah tu. Maka takut-takut menempah neraka. Gitu, ya. Alright. So katalah hakim yang arif tanya, Muhammad Fadilah Kamsah, kamu kenal yang tertuduh? Kenal, ya. Apa, adakah dia gini-gini? Tok Abah tak tahu dengan jelas dia buat keburukan, ya. Ya, saya tahu dia memang gini. Maka Tok Abah kena bercakap jujur.
Oh, saya tak boleh cakap nanti memfitnah ataupun mengumpat yang Arif, itu jatuh mengumpat yang Arif. So, saya tak nak komen sebab nanti kalau saya cakap saya mengumpat. Memang tak boleh. Awak sebagai saksi, awak tahu, awak sebagai saksi, dalam mahkamah awak tak boleh jawab begitu. Sebab tu, namanya saksi yang tidak bekerjasama. Saksi bohong tu. Kalau awak tahu, awak kena sebut. Itu ada keharusan. Ada disebut oleh Imam Ghazali, 5 tempat kita boleh mengumpat. Satu sebagai saksi. Keduanya, telah tadi, seorang isteri atau suami yang mengumpat pasangannya di depan seorang kaunselor, seorang ustaz untuk minta nasihat. Itu diharuskan. Yang Tok Abah baca lah, ya, kata Imam Al-Ghazali. Termasuk juga, ya, kalau ada ramai sangat orang nama Ahmad kat awak punya kilang. Tapi yang seorang ni, dia pun bahasakan diri dia Ahmad Gemuk. Itu kita pun boleh jatuh mengumpat tu. Ya, kalau kita kata kawan tu, kalau dia tak suka dipanggil Ahmad Gemuk, dia rasa malu kalau dipanggil, kita jatuh mengumpat, berdosa. Tapi kalau dia pun, ni siapa ni? Ahmad mana? Alah, Ahmad Gemuk. Akulah Ahmad Kengkang. Dia bahasakan dirinya Ahmad Kengkang. So, kita panggil dia Ahmad Kengkang. Okey lah tu. Ya, dia pun bahasakan dirinya, akulah Ahmad KK lah. Ahmad KK, Ahmad Kengkang lah. Engkau ni apalah. Ya, ini yang Tok Abah belajar daripada guru-guru Tok Abah. Farida Ahmad, terima kasih. Long Izzah, terima kasih. Nur Melisa, Asyah Lal. Ya, please ya. Dalam tempat Tok Abah punya page ni, jangan mengata, jangan mengumpat. Tok Abah tak izinkan. Ya, kalau awak teruskan benda-benda macam ni, Tok Abah kena block awak. Ya, sebab kita tak nak syubhah. Okey, 756 in class, terima kasih. So, kita kena sentiasa sihatkan badan kita dengan, betul lah, ya, 80% penyakit datang daripada perut, kata Imam Al-Ghazali. Dan Tok Abah tanya, medical journal pun kata begitu. 80% of our diseases come from our stomach. Artinya pemakanan, pencernaan, dieting, ya, over kalori, ya, terlampau banyak makan benda-benda yang lemak-lemak, terlampau banyak makan manis-manis, sugar, and so on and so forth. Ya, sebab 80% penyakit datang dari perut, meaning from what you eat. You are what you eat. Betul lah tu. In other words, ya. Zarimah Muhammad, Junzu, terima kasih, Kalsum Rose dan yang lainnya. So, tolong ya. So, kita jaga makanan, jaga kesihatan, exercise bila lagat, ya. Tapi itulah Tok Abah dapat satu TikTok daripada seorang wanita. Ya, dia kata apa? Oh, kalau kamu jaga diet dengan sempurna, kalau kamu exercise untuk jaga badan, kamu kawal kalori, ya, kamu bersangka baik, hantar gelombang positif, kamu jaga hygiene diri, ya, dan healthy life, ya, dan sebagainya. Ya, tapi akhirnya barulah awak akhirnya mati juga, dia kata. Allah, bunuh semangat. Tok Abah dengar sampai ujung. Rupanya nak kata akhirnya mati juga. Betul lah tu. Tapi kalau mati dengan tidak berikhtiar, berbanding mati yang berikhtiar, mana yang lebih mulia? So when you have done your best, or you have done what you ought to do, tapi tak dapat yang terbaik, maka bolehlah berserah pada Allah. Kita dapat yang termampu, buat yang terbaik. Bukan kadang buat terbaik tak cukup. Sometimes it is not enough to do your best. Sometimes you must do what it takes to be successful. Kata seorang guru Tok Abah. Aku dah buat terbaik tapi tak dapat. Oh, tak cukup. Aku kena buat cara yang sewajarnya untuk berjaya. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Kamu akan dapat apa yang kamu usahakan. So, mungkin yang terbaik itu not good enough. You must do what it takes to be successful. Dengan I've done my best. Ya, berbanding dengan I have got to do what it takes to be successful. Berbeza. Berbeza sangat dua konsep ini, ya. Jangan sekadar kata I've done my best. Be careful, ya. Sebab kadang-kadang bila kita I've done my best, dah istikharah, dah mesyuarat, dah surf internet semua, dah tanya pakar-pakar yang ada sekitar awak, itu belum. Dan ni artinya you must do what it takes to be successful. Jadi you haven't exhausted, you haven't exhaust all the resources lah. Ya, begitu kurang lebih lah, ya. So jom kita sihat. Dan yang seterusnya, Tok Abah terlanggar satu ni, mungkin kita kena yang seterusnya adalah sakaratul maut. Apa maksudnya? Artinya kita kena ingat mati.
untuk membentuk karisma, kena ingat mati. Apalah ingat mati boleh membesarkan karisma. Ingat mati kita makin patah semangat ataupun takut ataupun tak positif. Ingat mati. Hei, siapakah orang yang paling bijaksana ya Rasulullah? Orang yang paling bijaksana, orang yang sentiasa ingat mati dan bersedia untuk menghadapi kematian. Bijak. That's why kita disunatkan tidur mengiring ke kanan. Apa kena mengenai dengan mati? Bila kita dalam liang lahat, kita tidur mengiring ke kanan. Jadi kalau kita tidur mengiring ke kanan, adalah tidur yang paling saintifik, yang paling best, yang paling sempurna. Tidur untuk baring ialah mengiring ke kanan. Didapati bahawa itu paling sehat, paling bagus, dapat pahala setiap saat, tidur nyenyak 200% berbanding tidur terlentang, and rentetan positif yang luar biasa dan magical. Jadi kita kena ingat mati. Dan bila kita tidur saja, mungkin beginilah, bukan mungkin, beginilah aku akan dibaringkan dalam liang lahat sambil berbaring miring ke kanan. Sambil dapat sunnah tidur, dapat mengingat mati, dapat digelar orang bijaksana sebab mengingat mati. Allahu Akbar. Dan orang ingat mati akan bersangka buruk tak? Beristighfar tak? Minta ampun tak? Contoh. Jadi orang yang ingat mati ni akan membetulkan dirinya, akan solat taubat, istighfar, maafkan semua orang. Sebab dia nak minta kemaafan dari orang sebelum mati, maka dia maafkan semua orang lain. Kesannya, dia akan membentuk aura. Solat taubat membina aura. Ya, istighfar membina karisma. Ya, memaafkan orang membina karisma. Nampak tak? Sentiasa buat yang terbaik. Aku ada hari ini. Semalam sudah berlalu, gone. Besok belum pasti aku masih hidup. But I have today. So I must do my best because I may die tomorrow. Bak kata Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, buat baik macam nak mati esok. Kerja kuat macam nak hidup selama-lamanya. Buat baik macam nak mati esok. Apa jadi? Awak akan buat yang terbaik. Kesannya, karisma kita makin diperkasakan. Subhanallah. Nampak? Jadi mudah-mudahan anda dan Tok Abah terus ya sentiasa mengingat tentang kematian. Sebabnya ada salah seorang guru Tok Abah, dia punya favorite topik ialah mengingat kematian. Ya, bila mati, bila Israel berkunjung, semua dia punya tajuk ceramah dia berkaitan dengan mati, berpuluh-puluh angle, berpuluh-puluh topik ya berkaitan dengan kematian. Dan of course lah kita akan insaf, kita akan sedar ya. Itu sebabnya Omar Abdul Aziz diceritakan ya, setiap hari sebelum dia mentadbir negara, dia akan minta panggil ulama-ulama untuk bercerita tentang hadis tentang kematian. Salah satu topik ialah hadis tentang kematian. Dia menangis, dia pun terus insaf, lepas tu jom jalankan kerja kita. Itu sebab bila anaknya datang waktu dia buat kerja waktu malam kat pejabat tu, dia datang dia tanya, "Engkau nak cakap tentang official ataupun tentang keluarga?" Ini masalah keluarga. Ni jap. Dia pun padam ya pelita yang dia pasang tadi, pelita kerajaan. Dia pun pasang pelita dia sendiri. Nanti aja abah nak pasang pelita ni. Ni kita punya sendiri. Engkau boleh cerita sebab ni pelita kerajaan yang Tok Abah pandang abah pasang ni, kata si Omar Abdul Aziz kepada anaknya. Luar biasa kan? Orang yang faham, orang yang takut mati, orang yang bersedia untuk mati, orang yang karismanya tidak diragukan, tidak dipersoalkan. Ya, okey. Sakaratul maut dan sebagainya. So, Tok Abah tertinggal satu S dan nanti Tok Abah check balik ya. Sebab sekarang dia terlangkau ya, sebab ada dua yang repeat. Tapi I sim dot 20 sim dot I apa? I istiqamah. Sim dot ya 20 S dah lebih kurang lah 19 yang kita bincang, satu tertinggal ya. Tok Abah terlupa. Lepas tu I ialah istiqamah ya. Alright. So kita kena istiqamah. So seramai orang tanya Tok Abah, macam mana nak istiqamah? Sebelum tu, untuk istiqamah, untuk sehat dan ada pencetus untuk berubah, jangan lupa ya, program kita dibawakan oleh Premium Chocolate. Kalau kita minum Premium Chocolate ni pun secara istiqamah, mudah-mudahan perut lawas, mudah kenyang, kurang ambil kalori ya. Lepas tu kita buat rentetan positif seperti exercise, bersangka baik, doakan orang ya, maafkan orang. So part of the package of ambil Premium Chocolate,
agar kita sihat, perut lawas, rasa kenyang dan mudah-mudahan membawa kesan positif, ya. Ada nak order ni, ramai yang dah order, sahabat-sahabat kita dah minum pun, ya. Puan Zainab Hassan sebagai contoh, dia kata untuk bersahur pun dia minum ni. Ada kat konten komen pin ke atas tu, ya, link dia. Dan program kita juga pagi ni dibawakan oleh webinar 28 Oktober Psikologi di Tempat Kerja, Tok Abah dengan SBO, ya, Saiful bin Osman akan menggunakan psikologi ke tempat kerja, seronok, menarik, bagus untuk mereka yang bekerja. So boss send your staff, staff minta izin dari bos. Psikologi tempat kerja lebih mementingkan bagaimana nak untuk teamwork, memahami psikologi dan komunikasi antara gender. Ya, Tok Abah akan fokus pada IGQ, intergender, ya, intergender quotient. Bukan intergender lah, ya, boleh lah tu, ya, artinya kita antara gender, ya, antara gender. Quotient artinya kebijaksanaan, ya, your IQ berkaitan, your Q quotient berkaitan dengan kefahaman gender. So itu sangat penting dalam membentuk satu teamwork yang sangat mantap dan prestasi yang terpuji, prestasi yang tinggi, insyaAllah. Alright, so istiqamah, kata guru Tok Abah, untuk istiqamah, ya, orang bertanya macam nak istiqamah Tok Abah? Satu, masukkan dalam doa. Masukkan dalam doa untuk istiqamah. Wahai Allah, jadikan aku supaya bangun pagi dapat senyum, menghadap kiblat, senyum dan berdoa setiap pagi sampai mati. Masukkan dalam doa. Bolehlah istiqamah. Lepas tu bagaimana? Beritahu orang tersayang untuk ingatkan pun boleh istiqamah. Macam mana istiqamah? Iklankan kepada diri. Lihat, ingat, kita buat. Advertise to yourself. Letak kat you punya wallpaper ke, kat dashboard ke, kat cermin ke, whatever yang you dapat ingatkan diri you. Ingatkan diri you, tengok macam iklan lah. Lihat, ingat, buat. Dan salah satu cara yang untuk istiqamah, macam lah, sampaikan ke orang lain. So, bila Tok Abah sampaikan pada you, ya, siapa yang lebih ingat? Tok Abah lah, sebab my ears are closest to my mouth. Your ears could be further off, ya, lebih jauh daripada telinga Tok Abah pada mulut Abah. Tok Abah yang paling mudah dengar. Bila kita cakap ke orang, kita ingat. Dan kita kena buat, sebab Allah telah bagi warning. Ya, wahai orang beriman, kenapa kau cakap tapi kau tak buat? Sangat besarnya murka Allah kalau kamu cakap tapi tak buat. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. So, bila kita sampaikan ke orang, kita akan ada moral obligation. Ada kata orang satu insentif untuk amalkan, sebab aku tak amalkan, aku berdosa. Cakap tak sebab bikin berdosa. Nanti aku berdosa nanti. Gitu. So, mudah-mudahan, ya. Okey. So mudah-mudahan, ya. Dan, webinar 28 ada 29 ialah mengenal peribadi melalui warna kegemaran. Malam tadi Tok Abah cari nota balik. Tok Abah dah buat nota tu berpuluh tahun yang lepas. So, malam tadi cari tak jumpa, so Tok Abah buat nota baru. Separuh dah siap. Malam tadi tu sampai 1:30 pagi Tok Abah buat nota, ya. Apakah kesan pakai warna hitam pada orang yang memakai? Warna biru, biru muda, biru tua, orange, coklat, kuning. Dia tak kata coklat, dia kata perang, ya, brown, ya. Lepas tu warna emas, warna warna kelabu, ya, dan orange dan sebagainya. Semua warna. Tok Abah tengok malam tadi apa implikasinya. Tok Abah dah belajar ni 30-40 tahun yang lepas, tapi dah buat nota pun, tapi tak jumpa nota tu sebab dah tukar komputer. So Tok Abah buat balik yang baru, fresh. Jadi Tok Abah dah separuh siap malam tadi. Rangka dah ada dah. Semua warna dah ada dia punya sifat-sifat basic. Lepas tu Tok Abah akan tengok apa positive point, apa negative point untuk sesuatu warna yang kita gemari. Untuk ingatkan balik. Tok Abah dah belajar lama dah. Dah pesan kat ratus ribu orang lama dah. Tetapi Tok Abah nak kemaskan lagi untuk webinar pada 29 Oktober. Ya, berbaloi seronok. Ya, the last one was mengenal peribadi melalui grafologi tulisan. Ini warna kegemaran. Ini part of color therapy. Part of color therapy. Betul lah. Ini yang S. S. Yang tu dapat tertinggal, ya. Pakai warna yang kita gemari, ya. Pakai warna yang kita gemari akan memperkasa kita punya aura diri dan karisma diri kita. Put on your favorite, ya, favorite color.
Biar sempoi. T asalkan yang you suka. Mungkin sempoi lah. Ya, S yang ke-20 tadi, yang kita terlupa tadi, sempoi lah. Ya, sempoi. Sempoi mean selamba simple aja, tapi it is your favorite. Your favorite color, your favorite ring, your favorite favorite belt, the favorite coat. Bila kita pakai kita yang favorite color dan sebagainya, kita akan rasa bahagia, seronok, aura kita makin besar, karisma kita makin diperkasa, insya-Allah. Alright? Okay, so I istiqamah. Macam mana istiqamah? Doa, iklankan, beritahu orang tersayang, ataupun sampaikan ke orang lain. Sampaikan ke orang lain benda-benda yang baik-baik ini, awak akan rasa bersalah kalau tak amalkan. Dengan berterusan dan amalkan selama 40 hari akan jadi satu tabiat. Jadi akan istiqamah. Dan of course lah, berkawan dengan orang-orang positif, masuk majlis ilmu, anda akan dapat istiqamah dalam apa yang anda lakukan, maka karisma awak akan membesar dengan istiqamah. Sim.M, maaf memaafkan. Oh, ni pun perlulah ya, maafkan ya. So tak pada sebut sejak 40 tahun yang lepas. Jangan tidur sebelum maafkan orang lain. So maaf memaafkan ya. Sim.do, doa and doa. Kita doakan orang lain 40 hari, maka kita akan sayang orang itu akan sayang kat kita, aura kita makin besar, karisma kita akan mantap. Doa. Dan sim.t, Tuan Abah dah sebut banyak kali, T adalah tawakal. Barang siapa yang bertawakal pada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, ayat Subudinar. Barang siapa bertakwa pada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Bila jalan keluar, semua masalah selesai, karisma kita makin mantap. Termasuk karisma kita juga makin hebat ya. So tawakal kepada Allah. Itu dia. Ya, Siti Afsakullah betul, masukkan dalam doa, minta tolong pasangan. Ingatkan, artinya kongsi kita punya hasrat nak berubah tu kepada pasangan kita, orang tersayang, mereka akan pesan, ingatkan dan doakan kita. Mudah-mudahan ya. Allahumma salli ala Muhammad ya. Okey. So tu dia. Adik-adik, anak-anak, so Tok Abah kena sign off sekarang. Dah sejam ya kita bersama. Minta ampun, minta maaf. Mudah-mudahan anda semua Allah berikan karisma yang besar, yang positif, jadi aset yang lebih mantap untuk ummah ya. Dan tolong Tok Abah doakan anda tu akan doakan Tok Abah sekeluarga ya, kita sama-sama. Dan please ya, come to our webinar pada 28 ya, psikologi di tempat kerja, 29 mengenal peribadi melalui warna kegemaran seronok, dan pada 30 Oktober menggamit cinta sejati secara magical. Itu luar biasa untuk orang bujang, tak bujang, dah tua, guru, kaunselor, sangat relevan. Come, see you in our webinar. Mudah-mudahan memberi manfaat dan membesarkan karisma kita. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.